主来到你的面前， untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. 我们在今天早晨要一同思考你的话， Tuhan tolong kami untuk bisa Bantu memahami firman Tuhan pada hari ini. 希望我们可以明了你的话。 Pakai kedua hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. 求你使用你那位仆人在这里可以分享你的话。 Terima kasih Tuhan, 谢谢主， kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告是奉主耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 大家早安， Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. 我们要感谢神早晨再一次给我们机会，可以一同来思考神的话。 Mari sama-sama kita buka Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-40 sampai yang ke-45. 我们来看马可福音第一章40节到第45节。 Injil Markus pasal yang pertama ayat 40 sampai yang ke-45. 马可福音第一章40节到第45节。 Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian, pertama dalam bahasa Indonesia, kemudian akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. Yesus menyembuhkan seorang penderita penyakit kulit. Seorang penderita sakit kulit yang menajiskan datang kepada Yesus dan sambil bersujud di hadapannya. Ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menahirkan aku." Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah tahir." Seketika itu juga, lenyaplah penyakit kulit orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingat, jangan katakan sesuatu kepada siapapun juga, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Namun orang itu pergi memberitakan peristiwa itu serta menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang terpencil, tetapi orang-orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. 马可福音第一章第40节，有一个长大麻风的来求耶稣，向他跪下说：“你若肯，必能叫我解禁了。”耶稣动了慈心，就伸手摸他，说：“我肯，你解禁了吧。”大麻风即使离开他，他就解禁了。耶稣远远地吩咐他，他就打发他走，对他说：“你要谨慎，什么话都不可告诉人，只要去把身体给祭司查看。又因为你解禁了，献上摩西所吩咐的礼物，对众人做证据。”拿人出去导说许多的话，把这件事传扬开了，叫耶稣以后不得再明明的进城，只好在外面旷野地方，人从各处都来了。 Bapak Ibu sekalian, kalau kita flashback melihat ke belakang, 就是我们回头看， kita mengingat kembali awal masa-masa pandemi COVID melanda dunia termasuk Indonesia. 那么我们就会记得疫情怎样进入这个印尼地方。 Apa yang terjadi? 那么怎么一回事发生呢？ Orang-orang panik, 所以人人都很焦急， mereka takut terhadap virus ini. 也是怕对这个病菌。 Karena boleh dikatakan virus ini cukup mematikan. 真的这个是很可怖的病菌。 Sehingga WHO atau Badan Kesehatan Dunia 所以呢，世界健康局也是在那边证明， mulai memikirkan gimana caranya untuk menanggulangi pandemi ini. 所以他们就开始想怎样去克服这个疫情， Termasuk para pemerintah di setiap negara yang terdampak COVID. 也包括每一个国家的领袖们。 Di tengah pergumulan seperti itu, 所以在这样的挣扎里面呢， dan bagaimana memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini, 所以在那边想怎样去用什么方法来去克服这个问题。 makanya kita tahu akhirnya WHO dan pemerintah negara setempat menemukan beberapa cara untuk memutus rantai ini. 结果呢，我们知道世界健康局能够找到方法来去怎样去克服这个问题了。 Kalau di Indonesia kita mungkin mendengar istilah gerakan 3M. 所以若是在印尼，我们就会看到3个M， 3个M， Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. 就是用口罩，而且呢洗手。
Inilah protokol kesehatan yang harus dipatuhi. 那么呢，这是我们应该遵守的这个条规。 Dan ada satu lagi tambahan Bapak Ibu sekalian. 还有另外的一个呢， Yaitu apa? Di mana para pendatang dari luar kota, dari tempat di mana COVID itu berada, 所以就是不论从什么地方来的人呢， maka ketika dia sampai ke satu tempat yang boleh dikatakan masih steril, belum ada COVID-nya, 所以当他来到一个地方，这个地方已经很洁净了，没有病菌的， maka dia harus melakukan karantina mandiri selama 14 hari. 所以他必须在14天在那边隔离， Dan itu tidak boleh keluar sama sekali. 所以他不能够出外。 Saya ingat waktu itu kami yang masih kuliah di kampus, 那么我记得那个时候我们还是在大学念书， kami pun disuruh pulang. 虽然他们叫我回家， Dan saya pulang ke daerah saya, 所以我就回到我的地方。 dan kebetulan di Belitung waktu itu COVID masih belum terlalu banyak. 那个时候比利东还没有这么严重 Dan itu sangat-sangat ketat untuk bisa masuk ke sana. 但是呢，他们保守的那么的严格， Dan sampai ke rumah, 所以到了家以后呢， saya dengan adik saya harus dikarantina selama 14 hari. 所以我跟我的弟弟必须在14天以外接受隔离， Kami dalam tanda petik diasingkan pada waktu itu. 所以那个时候就是把我们分隔。 Jadi ketika papa saya pun kalau dia mau ngantar makanan itu cuma sampai depan, nggak boleh ketemu dengan kami. 所以呢，若是我的爸爸要送食物给我们，这也是只有到门外，不可以进去， Karena kami takut menularkan virus itu kepada dia. 因为我们怕这个病菌会带来影响。 COVID-19 telah merubah cara kita berinteraksi dengan orang di sekitar kita pada waktu itu. 所以我们知道，这个时候这个疫情也是造成了我们不能够与他人自由的交往了。 Bapak Ibu sekalian, kisah yang kita baca tadi itu merupakan rangkaian daripada 4 penyembuhan dan pengusiran roh jahat yang dicatat dalam Injil Markus. 那么呢，刚才我们所读的经文是讲到关于耶稣怎样接近长大麻风， yang mengilustrasikan otoritas kerajaan Yesus selama awal pelayanannya di Galilea. 那么也是那个时候主耶稣在加利利开始侍奉的期间。 Bapak Ibu sekalian, kita tahu ya orang kusta, 我们知道一个长大麻风的人呢， mereka pada waktu itu juga harus diasingkan. 那个时候的人他们也必须要与外界隔离分开， Boleh dikatakan mirip orang yang terkena COVID lah. 就好像在这个时期被染上病菌的人一样。 Ya pasti ada perbedaan yang cukup signifikan antara orang yang kena COVID dengan orang yang kusta. 当然也是其中也是有所分别， Tapi dua-duanya boleh dikatakan sama-sama diasingkan. Begitu. 但是呢，两种病菌都是必须与外界隔离。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 所以主内亲爱的弟兄姐妹们， sebagai informasi bagi kita, 所以对我们的一个咨询呢， kusta atau lepra adalah salah satu penyakit tertua di dunia. 所以我们知道这个麻风病是在世界上可以说已经很久的一个病菌， Sekitar 4.000 tahun 大概4000年前的 yang 病菌。 disebabkan oleh infeksi bakteri lepra. 那么这个病菌是来自于这个发炎的病菌而开始的。 Dengan pengobatan intensif antibiotik yang baru ditemukan pada tahun 1982. 结果在1982年1982. 1928年才找到这个抑制的方法。 Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 所以主内亲爱的弟兄姐妹们， sekali lagi orang kusta pada masa itu harus dikucilkan. 我在说那个时候的麻风病的人必须受隔离， Karena takut menularkan penyakit itu kepada orang lain. 因为怕这个病菌染上别人。 Dan menurut hukum Musa, 而且按照摩西的律法呢， orang kusta itu najis. 这个麻风病呢是一个污秽的病， Dalam imamat dikatakan Bapak Ibu sekalian, 所以呢，在利未记也在那边讲述， bahwa orang yang menderita kusta itu harus memakai pakaian yang cabik-cabik. 就是他在那个地方，他如果染上了麻风病，他必须所穿的衣服也是有所分别， Rambutnya terurai. 所以他必须披头散发，
Dan ia pun harus menutupi mukanya 所以他也是要把脸遮蔽起来， sambil berseru najis, najis. 一面说我不洁净，我不洁净。 Dan dia harus tinggal terasing. 所以呢，他必须与外界受隔离， Di luar perkemahan itulah tempat tinggal mereka. 所以他必须要住在城外，这是他所住的地方。 Dan bagi orang-orang Yahudi, 所以对犹太人来说呢， mereka melihat bahwa penyakit kusta ini sebagai penyakit yang ditimbulkan oleh Allah. 所以他们认为呢，这个疾病呢是来自上帝的咒诅的。 Kita bisa lihat dalam 2 Tawarik pasal 26. 我们来看这个历代志下第26章。 Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, 所以，亲爱的弟兄姐妹们， sampai zaman Tuhan Yesus pun 直到主耶稣的时期， hukum ini masih berlaku 那么这个条规还是遵守的， bagi orang Yahudi. 对犹太人。 Jadi Bapak Ibu sekalian, 所以呢，亲爱的弟兄姐妹们， berhubungan dengan orang yang menderita penyakit kusta 所以跟这个犯麻风病的人的事情呢， akan membuat seseorang menjadi najis. 所以会造成一个人成为不洁净的人。 Selain itu, 除此以外， orang yang mengalami penyakit ini 所以一个人若是染上了这个病的话， akan dikucilkan 所以必须在那边与外人受隔离， dari lingkungan masyarakat. 所以从这个社会人士被抛弃了， Dan hanya seorang imam 所以只有一个祭司 yang dapat menyatakan orang ini tahir atau tetap najis 只 dari penyakit itu. 能够在那边证明说这个人是洁净了，或者是还不洁净。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 所以主内亲爱的弟兄姐妹们， dari kisah narasi ini kita bisa melihat 所以透过这个事件，我们可以看到， bagaimana seorang yang menderita kusta datang kepada Yesus 看到一个麻风病的人怎样来见耶稣， sambil berlutut. 所以他一面跪下。 Dan dalam catatan Lukas pasal 5 ayat yang ke-12, 所以在路加福音第15章里面也讲述， justru di sana dikatakan dia tersungkur di hadapan Tuhan 所以 Yesus 他匍匐在耶稣的面前， dan ia memohon kepadanya, 所以他向耶稣呼求， kalau engkau mau, 若是你肯， engkau dapat mentahirkan aku. 你能使我洁净。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 那么主内亲爱的弟兄姐妹们， apa yang kita bisa lihat dari perkataan ini? 那么他什么意思呢？ Kita bisa melihat ada kehendak Tuhan di sini. 所以我们知道，在其中一定有神的旨意在当中。 Kisah pentahiran orang kusta ini dinarasikan dengan begitu baik. 所以呢，这个大麻风得做洁净的这个事件呢，有很多人用不同的方法在那边演出。 Orang kusta ini datang dengan berani kepada Yesus. 所以这个麻风病的人，他很勇敢的来见耶稣。 Dia mengabaikan semua persyaratan dari perjanjian lama, yaitu untuk menjaga jarak. 所以他忽略了所有的一切条规，就是要跟他人保持距离。 Dan melalui perkataan orang kusta ini, Bapak Ibu sekalian, 所以因着这个麻风病的人呢， kita dapat melihat 我们可以看到， bagaimana dia begitu mengutamakan kehendak Tuhan. 所以他怎样以神的旨意为首。 Dia bilang, kalau engkau mau. 你若肯， Dari sini kita bisa melihat 从这里我们可以知道， dia sangat mengutamakan kehendak Tuhan. 所以他多么的尊主伟大， Dan dia mempercayai kuasa Tuhan. 而且他也深信神的全能。 Di mana dia berkata bahwa engkau dapat mentahirkan aku. 你能使我洁净。 Orang kusta ini tidak meragukan kuasa Tuhan. 所以呢，他没有忽略神的权势。 Dan kehendak Tuhan pada waktu itu 所以在那个时候呢，神的旨意呢， datang kepadanya, 真的临到他身上。 menjamahnya. 那个时候，耶稣摸着他。 Dan Bapak Ibu sekalian, kita tahu konteks waktu itu yang sudah saya jelaskan tadi. 所以呢，当他已经被摸着以后呢， Apa yang dilakukan oleh Yesus 那么耶稣所做的事情呢， bagi orang Yahudi bisa membuat Yesus menjadi seorang yang najis. 所以对犹太人来说呢，可以使那个人也是跟着成为不洁净的人。
Karena Yesus betul-betul datang dan menyentuh orang ini. 因为耶稣来摸那个人， Tetapi Yesus tidak peduli. 但是呢，耶稣不理会这一切， Yesus melampaui apa yang mereka pikirkan. 所以耶稣所做的是超过他们所想的， Dan Yesus menunjukkan kepedulian dan kasih-Nya kepada orang ini. 所以耶稣对他表示爱和关怀， Dan dengan kuasanya Yesus menyembuhkan dia. 所以耶稣用他的权势医治了那个麻风病的人。 Bapak Ibu sekalian, 所以主内亲爱的弟兄姐妹们， kehendak Tuhan dan mempercayai kuasa daripada Tuhan 所以神的旨意，我们怎样相信神的全能， tidak terpisahkan. 所以我们不能够忽略它。 Dan itu sangat penting bagi kehidupan setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus. 所以对每一个相信基督耶稣的人是很重要的事情。 Kehendak Tuhan 神的旨意呢， adalah hal yang sangat penting dalam pengajaran Alkitab. 所以在圣经的教训是一个很重要的教训， Sebab hal ini berkaitan dengan kedaulatan dan perintah Tuhan. 因为这一点呢是跟神的主权和命令有连带关系的。 Dan dari sini kita dapat melihat 所以从这里我们可以看到， bahwa keseluruhan kegiatan rohani kita 所以今天我们每一样属灵的活动呢， harus dilandaskan pada kehendak dan perkenanan Tuhan 必须要以神的旨意为首， yang bersumber kepada kesuciannya 所以以他的圣洁为主， dan pengakuan kedaulatannya. 而且也深信他的全能。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 所以主内亲爱的弟兄姐妹们， ada seorang yang bernama Darlin. 有一个叫 David 的人， Dalam autobiografinya, 所以在他的生平里面呢， dia menceritakan kisahnya sebagai seorang misionaris, 所以他是一个宣教师，所以他讲述我的生平。 di mana dia melayani di Asia Pasifik di awal Perang Dunia yang kedua. 所以在第二次世界大战，他在亚细亚那边去侍奉。 Lalu kemudian dia bersama dengan suaminya ditangkap oleh tentara Jepang. 结果呢，她跟她的丈夫给日本军队抓住了， Dan dimasukkan ke dalam camp konsentrasi. 所以呢就把她放在集中营里面。 Suaminya tewas. Suaminya meninggal. 她的丈夫去世了， Dan di dalam bukunya, 所以在她的她的作品当中呢， Darlin menceritakan kisah-kisah tentang betapa mengerikannya 所以她讲述那一些很动人、很令人心惊的事情。 penderitaan yang dia hadapi. 所以就是讲到她所面对的这个苦刑是多么的凄惨， Dan bagaimana Tuhan menolong dia. 而且神怎样帮助她。 Bapak Ibu sekalian, 所以主内亲爱的弟兄姐妹们， dia menceritakan 她讲述 makanan yang diberikan kepadanya. Makanan yang diberikan 他 kepadanya 们给她的食物呢， sangat-sangat menjijikan. 所以真的很差的食物。 Seringkali dia menemukan cacing 所以呢，他常常在食品里面找到蚯蚓， dan serangga yang berenang di dalam supnya, Bapak Ibu 还 sekalian. 有其他的蟑螂在他的这个汤里面， Yang diberikannya untuk dia makan. 这个是给他的食物， Betapa mengerikannya Bapak Ibu sekalian. 那么的可怜。 Mulanya ia merasa begitu mual, enek. Siapa yang mau makan makanan seperti itu? 起先呢，他感到很恶心，怎样去吃那个食品呢？ Sampai dia tidak bisa nelannya Bapak Ibu sekalian. 直到他不能够拒绝， Tapi lambat laun, 但是呢，久而久之呢， dia sadar, 他领会到， saya harus bisa bertahan hidup. 所以我必须要能够持守我的生命活着， Untuk bisa bertahan hidup, 我要持守我的生命活着， maka ia perlu mematikan cacing dan serangga itu. 所以他必须敢吞吃那些蚯蚓啦，还有蟑螂等食物， Dan memakannya bersama dengan supnya. 所以把它吃下去。 Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 所以呢， efek dari makanan yang harus dia makan itu, 所以因着他所吃的那些东西所带来的后果呢， dia terjangkit disentri dan diare yang cukup parah. 所以呢，他就染上了这个吐血的这个病。
Dan kondisinya menjadi begitu lemah. 所以他的身体造成多么的脆弱。 Lalu kemudian dia dikasih garam dan kina, 结果呢，他们就再次给他治疗， tetapi tetap nggak ada gunanya. 还是没有作用。 Sampai satu titik 直到一个丁点呢， dia menyerahkan kondisinya kepada Tuhan. 所以他就把他的情况告诉神。 Dalam doanya dia berkata demikian, 他祷告当中他说 Tuhan, 神啊， aku terus-menerus terinfeksi oleh lalat-lalat itu. 我在这个在发炎的状况当中， Jika engkau berkenan, 若是你肯的话， tolong sembuhkan aku. 求你帮助我医治我。 Tuhan memberinya iman Bapak Ibu sekalian tentang itu. 上帝给他信心。 Dan di kemudian hari Bapak Ibu sekalian, 结果呢，在以后呢， penjaga itu kembali ke dalam penjara itu 所以当守监牢的再次再 dan 次 kembali membawakan garam dan kina untuk si Darlen. 那么再次给他盐还有其他的治疗。 Tapi kali ini dia 但是 menolak untuk memakannya. 但是呢，这一次呢，这个犯人不要接受他的， Kenapa Bapak Ibu sekalian? 为什么呢？ Kenapa dia menolak? 为什么他拒绝呢？ Karena semua gejala sakit yang dia alami telah meninggalkannya. 因为他的一切病菌已经离开他了， Dia tidak hanya mengalami disentri, 他不再不再吐血了， tetapi malaria 但是呢，这个疟疾病呢， dan beri-beri juga dihadapinya. 还有这个身体发肿的那个水肿病， Namun Tuhan menyembuhkannya. 结果神医治他。 Bapak Ibu sekalian, kisah ini tidak berhenti di sini. 所以这个事件不是单单如此。 Lalu beberapa waktu kemudian, 以后呢， dia melihat keluar jendela lewat selnya yang begitu kotor. 当他打开窗口来看外面的世界那么的肮脏的时候， Dari kejauhan dia melihat ada seseorang begitu 所以从远处他看见一个人 dengan beberapa buah pisang. Buah pisang. 带着橡胶， Ia mulai sangat menginginkan pisang itu. 所以他很想可以得做这个橡胶吃， Segigit pisang. 一点的橡胶。 Dan kemudian dia udah mulai bisa tuh mencoba untuk mencium wanginya, aromanya dan merasakannya Bapak Ibu sekalian. 结果呢，也上帝医治他，是他可以他能够闻到许多的香味等等。 Sambil berlutut dia datang lagi kepada Tuhan. 所以他一面跪下来到神的面前， Dia berdoa lagi kepada Tuhan. 向神祷告。 Tuhan, 神啊， aku nggak minta satu sisir. Aku nggak minta satu sisir pisang. 我没有向你求一条的橡胶， Aku cuma minta satu aja. 我只有向你求一样， Tuhan, satu pisang aja. 只有一条橡胶而已。 Lantas kemudian dia mulai berpikir lagi begitu. 那么以后我可以再想了， Bagaimana ya Tuhan bisa memberikan pisang padanya melalui dinding dalam penjara itu? 那么呢，上帝用什么方法能够把这个橡胶给我呢？因为我还是在监牢里， Dan di dalam pikirannya dia berkata demikian. 所以在他的想法当中，他想， Lebih besar kemungkinan bulan jatuh dari langit daripada salah satu dari penjaga ini bawain aku pisang. 那么更容易这个月亮掉下来，比起橡胶掉下来。 Sambil menunduk, 所以他一面跪下来， dia kembali berdoa sama Tuhan. 他又向神祷告。 Tuhan, tidak ada seorang pun di sini yang bisa membawakan pisang itu kepadaku. 在这个地方，没有任何一个人能够把这个橡胶带给我。 Lalu dia ngomong, tolong ya Tuhan, jangan anggap aku tidak bersyukur untuk bubur yang aku terima, untuk makanan yang aku terima. 但是神啊，帮助我，不应做我所得的受而没有对你感恩。 Cuman saja ya pisang itu kelihatannya enak sekali. 但是呢，我很可惜，看见那个橡胶很好吃的。 Dan keesokan paginya, 明天早晨呢， ia mendengar seorang penjaga berjalan di teras.
所以他听见所见到的，走在这个走廊上， Lalu kemudian pintu itu terbuka. 他就 Pintu terbuka 以后门开了， dan itu adalah petugas camp perang yang berbaik hati padanya. 那么这个是一个比较好心的那个看守员， Ia memandang tubuh Darlene yang kurus kering 所以他摸他的身体那么的瘦， dan tanpa berkata sepatah kata pun 所以他没有讲任何一句话， dia berbalik dan pergi. 所以他就走了， Dia mengunci pintu. 他把门关上。 Lalu kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 结果呢， beberapa waktu kemudian 过了一些时候， ia kembali mendengar langkah kaki datang mendekat ke selnya. 所以呢，他在走进他的他的监牢的房间， Dan pintu itu terbuka. 门开了， Dan ada seorang penjaga 那么有一个看守员 melemparkan sebuah ikatan kuning yang besar ke dalam sel 所以呢，就把一包的东西丢在他的这个营里面， dan berkata, 对他说 "Ini untukmu." 这个给你的。 Bapak Ibu tahu apa itu? 那么这个是什么呢？ Itu adalah pisang 那就是橡胶。 yang isinya berapa? 有多少只橡胶呢？ Satu ikat sebanyak 92 pisang. 有92条的橡胶。 Sambil menikmati pisang itu, 所以他一面享受这个橡胶， Efesus pasal 3 ayat 20 terlintas di benaknya. 所以呢，在以弗所书第3章20节，那个时候从他的脑海当中出现了， Bagi dialah 说一切都归给他， yang dapat melakukan lebih jauh, lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. 他超过我们所想所求的，给了我们。 Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. 那么在我们的生命当中，神的全是如此的工作。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹们， dari kisah Darlene ini Bapak Ibu sekalian, 所以透过这个事件呢， kita bisa melihat memang dia meminta kepada Tuhan. 我们看到不错，那个时候他向神求， Tetapi dalam doa-doanya dia, 但是呢，在他的祷告里面呢， dia begitu sangat mementingkan kehendak Tuhan. 所以他那么的尊重神的旨意。 Jika Tuhan berkenan, Tuhan Terus- pasti bisa. 若是你肯，你一定能。 Dia begitu mementingkan kehendak Tuhan daripada kehendak dirinya sendiri. 所以他那么尊重神的旨意，超过他的意思， Dan percaya kepada Tuhan. 所以他也确信神。 Dan Tuhan menjawab doanya. 结果神垂听他的祷告。 Bapak Ibu sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， seperti apa yang tadi dia katakan dalam Efesus pasal 3 ayat yang 20. 就好像在圣经里面所讲的， Allah sanggup melakukan apapun yang jauh lebih apa yang kita doakan dan pikirkan. 神能够给我们超过我们所想所求的， Itulah Allah kita. 那就是我们的神。 Ketika engkau dan saya mengutamakan kehendak Tuhan 所以，当你我把神的旨意尊为首的时候， dan percaya kepada kuasa Tuhan, 而且相信神的全能， apapun hasilnya, 那不论结果如何， kita pasti dapat melihat 我们一定可以看到， dan menyaksikan 而且在那边见证 sesuatu yang lebih besar daripada apa yang pernah kita pikirkan. 超过我们所想所求的。 Itulah cara kerja Allah bagi kehidupan engkau dan saya. 这是上帝在你我生命当中所作所为。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹们， kembali kepada kisah si kusta tadi. 所以我们又回到刚才长大麻风的人。 Apa yang terjadi selanjutnya Bapak Ibu sekalian? 所以呢，到底怎么一回事呢？ Orang kusta ini mengalami kesembuhan. 这个病人他得着洁净， Lalu kemudian apa yang Yesus lakukan kepada dia? 耶稣怎样对他说呢？ Yesus memberikan perintah kepadanya 耶稣给他一个命令， untuk pergi. 就是叫他去。 Dan dikatakan di sini dengan peringatan yang keras. Dengan sebuah peringatan yang keras.
所以呢，带着一个很严厉的命令。 Maksudnya di sini apa Bapak Ibu sekalian? 什么命令呢？ Yesus meminta orang ini untuk tetap diam 所以耶稣要求这个长大麻风的人不 tentang, 多讲， tentang mujizat yang telah ia lakukan kepadanya. 不把耶稣对他所行的神迹告诉别人。 Inilah contoh pertama dalam Injil Markus 这是马可福音的第一个例子， tentang rahasia mesianik. 就是讲到关于弥赛亚的奥秘。 Apa itu rahasia mesianik? 那么弥赛亚的奥秘是什么呢？ Rahasia mesianik adalah perintah Yesus 那么弥赛亚的奥秘就是耶稣的命令， untuk merahasiakan identitasnya, 就是怎样去将耶稣的身份保密。 terutama pada awal pelayanannya. 更尤其当他第一次刚刚出去侍奉的时候， Nanti ketika Yesus semakin mendekat dengan sengsaranya, 那么以后呢，当耶稣接近要受难的期间呢， identitasnya tidak dirahasiakan lagi. 所以他不再把他的身份保密了。 Dan ini yang bisa kita temukan ketika kita membaca Injil Markus. 那么若是我们看马可就可以知道， Dan inilah alasan mengapa Yesus minta si kusta ini diem, jangan ngomong. 所以这是一个理由，为什么耶稣要这个长大麻风的人不要对他人讲述。 Sehingga dari sini kita melihat ada ketaatan akan firman. 所以在这里就是有一个命令，就是叫我们遵守他的命令，他的话。 Jikalau bagian pertama kita melihat bagaimana kita harus mengutamakan kehendak Tuhan. 所以若是我们忘记了神的旨意， Dan sekarang kita melihat bagaimana ketaatan akan firman juga dibutuhkan. 但是我们要看见怎样顺服。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹们， Yesus memberikan perintah kepada orang ini. 那么耶稣给这个人命令， Pergi, 去， tunjukkan dirimu kepada imam. 你要把你的身体给祭司查看， Supaya apa? Supaya imam itu bisa menyatakan dia itu sehat atau enggak. 让祭司可以证明你是不是已经得着洁净。 Tanpa pernyataan imam ini, tidak mungkin dia bisa diterima di kalangan masyarakat. 所以若是没有这个祭司的这个肯定，那么他不可能让社会人士可以接纳他， Lalu ia harus memberikan persembahan syukur 而且也告诉他要奉献感恩， atas pentahirannya. 因着他的洁净，你要奉献感恩给 Seperti 神。 yang diatur di dalam hukum Musa. 那么就好像在摩西律法书里面所讲的一样。 Dan juga kita tahu tadi yang pertama, Yesus melarang dia untuk memberitakan kesembuhannya kepada orang lain. 那么耶稣告诉他不要告诉任何一个人。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 那么主内亲爱的弟兄姐妹们， sebab Tuhan yang berdaulat 因为蛮有主权的神， dan berkuasa itu 那么有能力的， bukannya otoriter yang diktator, 那么不是一个很坏的独裁者， tapi memberikan kebebasan bagi manusia 但是给人一个自由， untuk mentaati atau tidak akan perintahnya, 就是叫人顺服或者是不顺服他的命令。 dan kebebasan untuk taat akan firman itu 所以这个自由呢，就是叫我们去怎样去顺服于神的话。 mau taat atau tidak, 你有顺服或者是不顺服， Tuhan juga kasih kepada orang ini. 神没有把这个给你，叫你选择。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 所以主内亲爱的弟兄姐妹们， di sini kita bisa menemukan satu kisah yang paradoks sebenarnya. 所以在这里我们可以发现互相矛盾的这个事件。 Penyembuhan terhadap orang kusta ini, 那么对这个麻风病人的医治呢， kita bisa melihat sesuatu Bapak Ibu sekalian. 我们可以看到， Bahwa respon orang yang disembuhkan ini 所以这个麻风病人的这个回应呢， memang paradoks. 不错是很矛盾的。 Di mana Yesus bilang, dia diminta untuk mentaati firman Tuhan. 那么岂不是神命令他要遵守神的话吗？ Jangan kasih tahu siapa-siapa. 所以不要告诉任何一个人。 Tapi apa yang dilakukan oleh dia? 但是结果他怎么做呢？ Dia menyebarkan berita itu Bapak Ibu 所以 sekalian. 他就在那边到处讲述、宣讲， Di ayat 4 di ayat yang ke-45. 在他所住的地方。
Mungkin pada saat itu 那么可能那个时候呢， dia berasumsi, dia beranggapan 他在他的脑海当中，他想 bahwa apa yang dia lakukan itu bisa membuat nama Yesus menjadi terkenal. 所以呢会造成耶稣成为一个出名的一个人。 Sayangnya dia tidak paham dan tidak ngerti dampaknya seperti apa. 可惜的呢是他不明白他这么做所带来的影响。 Sehingga dari sini kita bisa melihat 所以从这里我们可以看到， terkadang hal yang sering terjadi adalah 那么许多时候常常发生的事情呢， kesembuhan lebih diutamakan dibanding dengan ajaran pemahaman firman. 我们常常更加尊重这个意志，比起尊重神的话。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 那么主内亲爱的弟兄姐妹们， suatu hari 有一天， ada seorang wanita sedang mengajarkan keponakannya. 那么有一个人教导他的侄儿， Biasanya anak ini fokus gitu ya, menyimak apa yang diajarkan oleh 那 bibinya. 么呢，平常呢，这个小孩平常是很注意他所给他的教训， Tapi entah kenapa kali ini konsentrasinya itu beda. 但是许多时候他也没有集中注意力来听， Dia sangat sulit berkonsentrasi anak ini. 所以这个人很难集中注意力。 Ternyata salah satu kelerengnya hilang. 那么原来呢，他的一个这个舍流质不见了。 Tiba-tiba anak ini berkata 那么 demikian. 忽然间，这个小孩子说 Bi, bolehkah aku berlutut meminta Tuhan untuk menemukan kelerengku?：“ 那么我不可以叫上帝找着我的这个舍流质呢？” Ketika bibinya mengizinkannya, 所以呢，当奶奶问他的时候， anak itu berlutut di kursinya, 所以呢，看见这个小孩跪在他的椅子， menutup mata dan berdoa dengan 那么 sungguh-sungguh. 闭上眼睛，在那边真心的祷告。 Lalu kemudian setelah dia berdoa, 祷告完了以后呢， dia bangkit kembali dan melakukan aktivitasnya lagi. 所以他又再回来做他的工作。 Keesokan harinya, 那么明天早晨呢， bibinya takut. 所以呢，他的姑姑呢很害怕， Bibinya yang takut doa keponakannya ini tidak dijawab oleh Tuhan. 他怕这个他的祷告没有蒙神垂听， Dan dia takut ini bisa melemahkan iman anak itu. 所以他怕也是怕这个小孩 Dengan rasa khawatir, takut, 会不会他心中就开始有恐惧 dia bertanya, 挂虑，他就问： Nak, apakah engkau sudah menemukan kelerengmu? 那么小孩啊，你已经找到了你的色坛子吗？ Tidak, Bi, 他说没有。 jawab anak itu. 这个孩子这么回答。 Tetapi Allah telah membuatku tidak menginginkan kelereng itu lagi. 但是神不再使我要那个色坛子。 Alangkah indahnya iman anak ini. 那么呢，在神眼中是多么的美善。 Allah memang tidak selalu menjawab doa kita sesuai dengan kehendak kita. 神不是按照我们的意思在那边一定答应我们的要求的， Tetapi jika kita tulus berdoa, 但是神却要我们继续不断的祷告。 Dia akan mengambil keinginan kita yang bertentangan dengan kehendak-Nya. 那么虽然有时候我们的这个祷告跟他的旨意互相的互相的矛盾， Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 那么主内亲爱的弟兄姐妹们， ketaatan akan firman Tuhan, 所以顺服于神的话， pemahaman firman yang benar 那么对神的话正确的理解， akan membawa kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup 会 kita. 造成我们明白神的旨意， Sehingga apapun yang kita lakukan, 以至于我们所做的任何一样的事情呢， apapun yang kita doakan, 我们所祷告的事项呢， tidak akan bertentangan dengan kehendak Tuhan. 那么不会与神的旨意互相违背的。 Dan itu akan mengubah cara kita berelasi dengan Tuhan. 那么会改变我们会改变我们与神的沟通。 Di sana kita akan belajar untuk taat 在那边我们有顺服，学习顺服， dan berserah total kepada 而 Tuhan. 且有完全交托的心， Sehingga fokus hidup kita ini 以至于我们今天的我们侍奉的焦点呢， bukan tentang diri kita, 不再以自己为焦点， bukan tentang siapa kita,
也不在于我们是谁， tetapi ini semua tentang Tuhan 但是一切都在神的手中， dan ini semua untuk Tuhan, 也是为着神， bukan untuk diri kita sendiri. 不是在为着自己。 Namun terkadang Bapak Ibu sekalian, 不错呢，有时候 kita tidak mau mematuhi Tuhan 我们不要， karena kita merasa jauh lebih baik 因为我们常常觉得我们比他人更好， dan memiliki tujuan yang baik. 我们有更好的目的。 Padahal 但是呢，其实呢， manusia 我们人呢， tidak pernah lebih tahu daripada Allah. 在神面前不讨他的喜悦。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， melalui kisah orang kusta ini 所以通过这个麻风病人呢， mengajarkan kita untuk kembali mematuhi firman Tuhan. Mengajarkan kita untuk mematuhi kebenaran firman Tuhan. 教导我们更加的明白神的真理。 Dengan tidak dalam tanda petik mengacaukan rencana Tuhan. 我们不在那边打扰神的计划。 Dan mengira bahwa kita lebih tahu daripada Tuhan. 我们常常以为我们比神更知道。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 所以主内亲爱的弟兄姐妹们， kiranya melalui perenungan ini, 但愿通过今天的信息呢， bagaimana kita belajar untuk mengutamakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. 我们怎样学习在我们的生命当中，以神的旨意为首， Dan belajar untuk taat kepada Tuhan. 也学习顺服于神， Dan kita baru bisa percaya kepada kuasa Tuhan. 我们才可以经历神的全能。 Karena Tuhan itulah yang akan menolong engkau dan saya menjalani kehidupan saat ini. 因为神的手要扶持我们来度过我们的每一天， Dan kita diajak untuk taat akan firman Tuhan. 神也教导我们，叫我们顺服于他的话。 Firman itu telah diberikan kepada engkau dan saya. 那么神的话是对你我的， Pertanyaannya bagi kita adalah, 那么呢，问题在于我们的是 kita mau lakuin atau enggak? 要不要遵守， Kita mau mempelajari atau enggak? 你要不要遵守？ Pilihan bukan di tangan saya. 那么闲着钱不在我， Pilihan di tangan Bapak Ibu sekalian. 那么闲着钱在你的手中， Itu adalah keputusan pribadi kita secara pribadi. 那么这是我们每一个人的 Termasuk 应当 saya. 做的，也包括我， Saya mau melakukan atau tidak? Bapak Ibu mau melakukan atau tidak? 也包括我要遵守，也包括你要不要遵守。 Pilihan ada di tangan kita. 闲着钱在我们的手中， Kita perlu memikirkan hal ini dengan serius. 让我们用严肃的态度来去遵守。 Kita perlu memiliki pemahaman yang benar akan firman 我 Tuhan. 们更加需要对神的话有更深的理解力， Sehingga apapun yang kita lakukan 以至于我们所做的任何一样事情 tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. 不会跟神的旨意相违背。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 那么主内亲爱的弟兄姐妹们， apa yang kita pikirkan? 我们今天所想的呢？ Apa yang kita pikirkan baik atau benar? 我们所想的是好或者是不好的， Belum tentu itu sesuai dengan kehendak 不一 Tuhan. 定这一切都是神的旨意。 Jadi kita perlu betul-betul paham akan firman Tuhan. 所以我们需要更加的明白， Kita perlu mengerti apa yang akan Tuhan katakan, apa yang Tuhan mau melalui kebenaran 那么呢， firman. 我们更加要明白上帝要我们所做、所为、所说。 Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. 愿神祝福他的话语。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. 神啊，我们来到你的面前， Tuhan, ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan 神啊，教导我们成为你的儿女， yang takut akan Tuhan, 要成为一个敬畏神的儿女， belajar mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. 学习明白你的旨意。 Tuhan, tolong kami untuk mengerti dan mau mempelajari firman Tuhan dalam hidup kami. 神要我们更加明白你的旨意，让我们更好的侍奉， Sehingga kehidupan kami bisa selaras dengan kehendak Tuhan. 好让我们的生活可以与你的旨意并行。 Tuhan, pimpinlah setiap kami. 神啊，求你带领我们， Terima kasih Tuhan. 谢谢主。 Dan ketika kami pulang dari tempat ini, 当我们从这个地方回去的时 kami 候， boleh menjadi pelaku firman. 我们可以成为一个遵行神的话的一个人。 Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告侍奉主。